Semua atlet negara diingatkan tidak ambil jalan singkat untuk meraih kekayaan dengan terlibat dalam salah laku rasuah maupun mengatur perlawanan. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata kemenangan dalam sukan harus dicapai dengan bermaruah dan integriti agar kejayaan yang dikecapi dapat dibanggakan dan dihormati. Jumaat lepas, Persekutuan Badminton Dunia BWF telah menggantung bekas pemain perseorangan lelaki Liu Darren dan penganalisis Institut Sukan Negara ISN Jerry Gunn masing-masing selama 12 dan 3 bulan selepas mereka didapati terbabit dalam kegiatan pertaruhan. Beliau turut memahukan episod hitam itu dijadikan pengajaran. Selain itu, kementeriannya juga bekerjasama dengan SPRM bagi membendung kegiatan rasuah dan atur perlawanan dalam semua acara sukan termasuk badminton. Sementara itu, KBS mengecam tindakan sekumpulan penyokong bola sepak yang mencetuskan pergaduhan di stesen LRT Jumaat lepas. Insiden itu telah mengakibatkan kerosakan pada kemudahan di stesen termasuk bahagian pintu dan cermin tingkap tren yang berada di platform berkenaan namun tiada kecederaan. Laporan polis sudah dibuat prasarana berhubung insiden tersebut. Polis turut mengesahkan kejadian tersebut melibatkan antara 20 hingga 30 orang. Setakat ini, tiada tangkapan dibuat dan kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 147 dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Perlu memiliki sentuhan majlis, itu antara gesaan legenda badminton negara Datuk Razif Siddiq kepada BAM bagi mencari pengganti Tan Bin Shen sebagai jurulatih bergu lelaki negara. Seterusnya membantu Malaysia memenangi peringkat emas pertama pada Sukan Olimpik 2028 di Los Angeles. Jelas Datuk Razif, BNM kini harus mencari jurulatih yang lebih berkaliber selain boleh mengatasi bekas jurulatih berpengalaman itu. Jumaat lepas, BAM mengumumkan Bin Shen akan meletakkan jawatan 13 Januari ini selepas menyertai badan induk itu pada Disember 2020. Bekas pemain kebangsaan itu memainkan peranan penting dalam meningkatkan standard beberapa pasangan bergu lelaki negara. Ini termasuk membantu Aaron Chia dan So Woo Yik merangkul gelaran dunia pertama Malaysia pada tahun 2022. Sementara itu, Razif yang enggan mengulas mengenai calon pilihannya untuk jurulatih bergu lelaki negara, bagaimanapun beliau menekankan kepentingan membina kepercayaan antara jurulatih baharu, pemain dan pengurusan BAM. Perkembangan Piala ASEAN 2024. Naib juara edisi 2022 Vietnam menepati ramalan melangkah ke peringkat separuh akhir selepas menewaskan Myanmar 5-0 pada aksi terakhir kumpulan B. Vietnam muncul juara kumpulan B dengan mengumpul 10 mata. Pada perlawanan itu, Vietnam terpaksa menunggu hingga minit ke-48 bagi mencetak gol pertama oleh V. Hao Bui. Seterusnya, 2 gol oleh Rafaelson Bezerra Fernandez dan Nguyen Tien Lin, Nguyen Kuan Hai masing-masing menjaringkan 1 gol. Sementara itu, Filipina turut melakar kemenangan 1-0 ke atas Indonesia sekaligus mengesahkan kemarahan ke separuh akhir selaku naib juara kumpulan B. Jaringan tunggal Bjorn Christensen pada minit ke-63 sekaligus membenam hasrat Indonesia untuk melangkah kesayangan separuh akhir. Kejohanan Grand Final Varsity Sepak Takraw League 2024 mampu melahirkan lebih ramai pemain cilik berpotensi untuk ketengahkan ke pentas lebih besar. Susulan itu, Persatuan Sepak Takraw Malaysia merancang lebih banyak kejohanan besar melibatkan pemain muda tahun depan. PSM memang dalam rangka pada tahun hadapan kita akan adakan kejohanan belia kebangsaan untuk peringkat underage lah umur, mungkin dari 14 tahun, mungkin 16, mungkin 18 sebab 21 kita dah ada kejohanan Sukma, mungkin platform untuk ke Sukma pada tahun 2026 yang diadakan di Selangor. So mungkin tahun depan kita boleh buat bawah 20 tahun kan? Bawah 18 dan bawah 14. Sekian berita perdana dari Sungai ke Segara Palestin, pasti merdeka. Saya Otto Uthman, Assalamualaikum dan salam Malaysia Merdeka.